ibadah haji. Kunjungan ini semakin ramai setiap kali tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Kru Nona berkesempatan merakamkan senario ini di kota Madinah dan Mekah dengan kerjasama Ta'zim Travel and Tours. Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Bandar Yasrib adalah kawasan pertanian di Arab. Kebanyakan penduduknya bergantung hidup kepada bertani dan berladang. Hasil utamanya adalah anggur dan kurma. Seterusnya, ziarah diteruskan ke Masjid Quba, satu lagi mercu tanda penting dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah tinggal di Quba selama 4 hari dan bagindalah yang bertanggungjawab mendirikan masjid ini dengan menggunakan kudratnya. Lalu, baginda menunaikan solat Jumaat bersama keluarga Banu Salim bin Auf dalam masjid ini. Itulah solat Jumaat pertama yang didirikan baginda di Madinah. Begitulah besarnya peranan Masjid Quba dalam perkembangan Islam di bumi Arab. Menyedari hakikat ini, masjid ini terus dipelihara dan diubah suai strukturnya. Lantaran menerima kunjungan tetamu pada setiap hari, pekarangan masjid ini tidak ketinggalan menjadi medan jualan peniaga. Dengan umatnya, di mana tempat yang sebaiknya dijadikan tempat perang. Dengan pertimbangan yang lebih banyak, Rasulullah dan Tabah. Pada saat itu Rasulullah Jabal atau Bukit Uhud, satu lagi kawasan bersejarah yang ada di kota Madinah. Terletak kira-kira 3 km dari Madinah, di sinilah askar-askar Rasulullah SAW ditempatkan ketika perang Uhud. Pertempuran terjadi antara tentera baginda menentang tentera Quraisy. Baginda sendiri telah cedera parah semasa peperangan ini demi menegakkan syiar Islam. Begitu juga dengan ratusan tenteranya yang telah mati syahid. Melihatkan keadaan bukit ini yang gersang, kering kontang dan di bawah terik mentari, membayangkan pelbagai kepayahan yang terpaksa dilalui baginda dan askar-askarnya. Namun, tanggungjawab mengatasi segalanya. Kunjungan ke Jabal Uhud ini menginsafkan kita akan perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat. Bukan mudah untuk menyebar dan menegakkan syiar Islam. Pelbagai dugaan dan halangan terpaksa ditempuhi. Pendek kata, tidak lengkap kunjungan ke kota Madinah jika tidak singgah sebentar di bukit bersejarah ini. Melihat keadaan dari mana arahnya kira-kira datangnya orang musyrik. Menang. Melihat kawanmu dalam keadaan menang, kamu jangan turun untuk membantu. Batil atau kurma antara buah tangan istimewa setiap kali berkunjung di Madinah. Deretan kedai yang menjual pelbagai jenis kurma tentunya sinonim di pasar kurma. Sebagai pusat penanaman dan juga pengeluar utama kurma di Arab, Madinah menghimpunkan puluhan jenis kurma. Ini kerana penduduk Madinah sendiri berpengalaman dalam teknik mengawinkan pokok kurma. Antara kurma yang popular di sini, kurma amba dan juga kurma Nabi, iaitu kurma ajwal. Harganya pula jauh lebih murah jika dibandingkan pada musim haji. Begitu juga dari segi kesegarannya. Kurma bukan sahaja kaya dengan vitamin, tetapi juga tinggi fibernya. Rasulullah sendiri mengamalkan memakan kurma setiap hari, terutamanya ketika berbuka puasa. Selain sebagai kota ibadat, pusat ekonomi, Madinah juga adalah pusat ilmu pendidikan di Timur Tengah. Deretan pusat tahfiz, pusat pengajian dan juga sekolah agama menggamit pelajar Islam melanjutkan pengajian di sini. Antaranya, Universiti Madinah yang turut menempatkan pelajar Malaysia. Antara bidang pengajian yang diambil oleh lebih 90 pelajar Malaysia di sini adalah Usuluddin, Syariah dan Tahfiz. Kesemuanya mendapat tajaan sepenuhnya daripada Kerajaan Arab Saudi. Mereka bukan sahaja diberikan kemudahan pembelajaran, tetapi juga penginapan dan beasiswa. Wajah-wajah mereka membayangkan kegembiraan kerana terpilih melanjutkan pelajaran di sini. Nona sempat merakamkan suasana pelajar ini menyambut Aidilfitri.
Kemeriahan tetap dirasai walaupun tanpa keluarga di sisi. Sudah menjadi lumrah pada setiap tahun, Persatuan Pelajar Malaysia di Universiti Madinah akan mengadakan jamuan hari raya pada setiap pagi. Persatuan pelajar yang ditubuhkan ini bertujuan untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar ini. Selain itu, pelbagai aktiviti dianjur bagi memenuhi kalender tahunan mereka. Bagi mengubat kerinduan, juadah tradisi Melayu menjadi menu utama. Hidangan seperti ketupat, rendang, lontong dan juga kuih muih dinikmati bersama. Muafakat membawa berkat. Inilah yang menjadi pegangan anak-anak Malaysia di sini. Mereka hidup umpama sebuah keluarga. Misi mereka hanya satu. Ilmu harus dicari walaupun jutaan batu jauhnya. Ini bagi menaikkan imej dan martabat umat Islam di mata dunia. Nyata sekali, 4 hingga 5 tahun berada di perantauan menimba ilmu dan pengalaman tidak disia-siakan. Harapan negara dan ibu bapa tidak dihampakan. Diharap selepas tamatnya pengajian nanti, segala yang dipelajari boleh dikongsi bersama sekembalinya nanti ke tanah air. Kebiasaannya kita akan adakan sama ada di hotel ataupun di rumah Malaysia. Itu tempat berkumpulnya seluruh pelajar yang menetap di Madinah. Dan selepas itu kita mungkin akan saling menziarahi mana-mana warga negara Malaysia yang menetap di Madinah dan mungkin juga di Mekah. Itulah secara ringkasnya. Dan juga mungkin selepas itu kita boleh menziarahi pensyarah-pensyarah yang agak rapat dengan kita, dan ada di antara pensyarah yang berasal daripada Malaysia, dan memang dia selalu membuka pintu rumah untuk kami datang menziarahi dia. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa di tapak tangan, lupakan segala silap dan salah. Insan bersatu membina umat. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa di tapak tangan, lupakan segala silap dan salah. Insan bersatu membina umat. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa di tapak tangan, lupakan segala silap dan salah. Insan bersatu membina umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Suhaimi bin Cikgu Abdul Rahman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga di kampung, sahabat handai di Madinah ini dan juga sahabat handai di Malaysia. Dan insya-Allah kalau ada umur yang panjang kita jumpa lagi insya-Allah. Saya Syahrizan Ibrahim, Kuliah Syariah di Universiti Islam Madinah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada bonda di kampung dan rakan-rakan seperjuangan yang mengenali diri saya dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Saleh, Fakulti Quran di Universiti Islam Madinah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf batin kepada keluarga tersayang di Malaysia dan semua yang mengenali diri saya. Saya Muhammad Hijaz Muhammad Ramli dari Kuantan, Pahang, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin kepada bonda dan ayahanda serta abang, Nah, Hafiz, Mahfuz, Aisyah, Siti Aminah, Syafa dan Kak Sah yang berada di Kuantan. Dan sesungguhnya walaupun jauh di mata tapi sesungguhnya kamu semua adalah dekat, jauh di mata tetapi dekat di hati. Ghazali Tamam daripada Kuching Merasai, Kuching Sarawak. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua kaum kerabat keluarga saya yang berada di Kuching
dan semua sahabat-sahabat yang mengenali saya dengan ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin. Okay, saya ni Muhammad Safuddin dari Kuliah Syariah Islamiyah Universiti Islam Madinah tahun 2 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ayah, bonda dan keluarga. Tak lupa juga baby sekeluarga dengan ucapan maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Bari bin Mak Jaya daripada negeri Perlis. Sekarang berada di Fakulti Hadis tahun 4 Universiti Islam Madinah. Mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya di Perlis dan juga kepada sahabat-sahabat yang mengenali diri saya dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya Hashim Fikri bin Haji Ahmad Syauqi, pelajar kuliah hadis tahun 3, mengucapkan salam Aidilfitri kepada kedua ibu bapa saya, adik-beradik dan juga saudara di Shah Alam dan juga di Kuala Selangor. Juga tidak ketinggalan pada sahabat perjuangan ketika di Mahmidah dan juga di Kisas. Dan ucapan di samping kita bergembira menyambut Aidilfitri, jangan lupa mendoakan kesejahteraan dan keamanan umat Islam di seluruh dunia, kerana hanya Islam yang saja membawa keamanan. Islam Madinah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Selain sebagai pusat agama, Kota Madinah antara pusat kegiatan ekonomi negara Arab. Di pinggiran jalan terdapat deretan kedai yang menjual pelbagai jenis barangan daripada pakaian, barangan hiasan, keperluan rumah dan juga rempah ratus. Tidak seperti bulan lain, kesibukannya semakin bertambah tatkala tibanya bulan Ramadan. Selesai mengerjakan solat dan ibadah lain, seperti biasa jemaah mengambil kesempatan untuk membeli belah barangan sebagai buah tangan untuk mendapatkan keberkatan dari kota suci ini. Antaranya seperti sejadah, telekung, tudung, tasbih, minyak atar dan macam-macam lagi. Semuanya dijual dengan harga berpatutan. Rasanya tidak puas menatap keindahan Masjid Nabawi. Namun 3 hari 2 malam berada di Kota Madinah meninggalkan 1000 kenangan manis. Kesyahduan meninggalkan Masjid Nabawi begitu menyentuh perasaan. Destinasi seterusnya, Kota Makkah Al-Mukarramah. Selepas ini. Apa pilihan anda? Krim yang suci keagungan agama Islam. Selain sebagai tempat beribadat, iaitu mengerjakan haji dan umrah, terdapat banyak kesan sejarah perkembangan Islam di sini. Kru Nona meneruskan perjalanan ke Tanah Haram ini sejurus selepas menziarahi Kota Madinah. Meninjau dan menziarahi kota suci dan kesan peninggalan sejarah perkembangan Islam di bumi Arab menimbulkan keinsafan di hati. Ladang unta yang terletak berhampiran Hudaibiyah adalah antara lokasi menarik tumpuan jemaah. Penternakan unta di Mekah antara satu aktiviti masyarakat Arab untuk mencari rezeki. Unta yang diternak di sini adalah sebagai haiwan sembelihan di musim haji. Selain itu, ada juga yang diternak untuk mendapatkan susunya. Pada lawatan ini, setiap jemaah dapat melihat dengan lebih dekat unta yang suatu ketika dahulu menjadi alat pengangkutan terpenting. Di zaman Rasulullah, penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah menggunakan unta sebagai pengangkutan. Dia boleh menahan dahaga selama sebulan selain mampu bertahan berjalan dalam jarak yang jauh dan dikenali sebagai haiwan yang bersopan. Masjid Hudaibiyah adalah antara masjid yang terletak di luar Tanah Haram. Di sinilah jemaah akan bermikat ihram untuk umrah. Kesan peninggalan sejarah terdapat di sini, iaitu bekas masjid lama yang mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada tahun keempat Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ketika itu, Rasulullah dan orang Islam datang dari Madinah untuk mengerjakan umrah, tetapi ditahan oleh orang Quraisy. Di masjid inilah berlakunya perjanjian di antara Rasulullah dengan pihak Quraisy yang tidak membenarkan mereka memasuki Mekah pada tahun itu. Mereka hanya dibenarkan masuk pada tahun hadapan untuk mengerjakan umrah. Museum paparan seni bina 2 masjid di Tanah Haram, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, turut menjadi tumpuan jemaah.
Struktur Masjidil Haram dan peralatan dalam masjidnya menjadi keagungan Islam ditonjolkan. Umpamanya tangga Kaabah, lingkaran bingkai Hajarul Aswad, dan kain sulaman emas yang menutupi Kaabah atau kelambu Kaabah. Melalui pameran ini, jemaah dapat melihat dengan lebih jelas tentang bahan dan artifak yang terdapat dalam masjid di Tanah Haram ini. Cara pembuatan kelambu Kaabah iaitu tenunan perkataan Al-Quran menggunakan benang emas turut ditunjukkan. Inilah dia pancuran emas yang terdapat di atas Kaabah. Setiap jemaah dapat menghayati semua hasil pertukangan dan juga keindahan artifak yang menghiasi Masjidil Haram atau Baitullah. Telaga Zamzam yang asal juga turut dipaparkan. Jadi kita dapatlah mengimbas kembali sejarah perkembangan Islam. Bagaimana Nabi mengembangkan, betapa susahnya mengembangkan syiar Islam kepada umat, seluruh umat di zaman jahiliah, sehingga hari ini kita lihat bahawa ramai pengikut-pengikut Islam di seluruh dunia. Jadi ini tidak lain tidak bukan, kita adalah hasil perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selalu dulu kita belajar je dengan cikgu kan, ni kita dapat tengok betul-betul macam mana tempat tu. Selalu kalau dulu kita belajar dengan kat sekolah, cikgu cakap praktikal macam teori je lah. Bila kita dah pergi dekat tempat tu baru kita nampak dengan apa ni? Dengan jelas lah. Perjalanan diteruskan ke Jabal Rahmah, iaitu bukit tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka terpisah dari syurga dan turun ke bumi. Jabal Rahmah terletak di Padang Arafah, iaitu lebih kurang 25 km dari Mekah. Di musim haji, tempat ini menjadi tumpuan ramai kerana ia berhampiran tempat wukuf. Selain Jabal Rahmah, kami juga dibawa meninjau tempat-tempat jemaah menunaikan haji, iaitu di Muzdalifah dan juga Mina. Dapat dilihat kemah-kemah yang menempatkan jemaah di musim haji. Ibadah haji adalah lambang perpaduan umat Islam agar sentiasa berada dalam ikatan yang kukuh bagi menghadapi cabaran demi kesucian dan maruah agama Islam. Tempat melontar iaitu Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah menjadi lokasi lawatan seterusnya. Ibadat melontar menjadi tanda kesucian rohani dalam mempertahankan diri dan kesabaran terhadap perintah Allah. Ia sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim sewaktu ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai korban. Ketika itu syaitan datang dengan segala tipu daya, lalu Nabi Ibrahim melontarnya untuk mengelakkan diri daripada terpedaya. Daripada peristiwa itu, kita diperintahkan agar melakukan ibadah melontar sebagai lambang ketaatan yang tidak berbelah bagi. Keindahan dan ketenangan Masjidil Haram di waktu malam benar-benar mengusik jiwa. Selepas mengerjakan ibadat di masjid, jemaah berpeluang untuk membeli belah di sekitar kota Mekah pula. Deretan kedai yang menjual pelbagai barangan ada di sini. Tidak ketinggalan juga penjual di kaki lima dan di sekitar jalan yang menawarkan jualan harga murah. Kepesatan ekonomi Mekah banyak bergantung kepada aktiviti perniagaan masyarakat Arab. Selain sebagai pusat keagamaan, Mekah memang terkenal dalam pembangunan ekonominya. Jemaah tentunya tidak melepaskan peluang untuk membeli buah tangan kepada keluarga tercinta. Pakaian seperti jubah pastinya menarik minat pengunjung selain kopiah dan songkok. Dengan harga yang berpatutan, kebanyakan barangan dijual di sini diimport dari negara luar seperti Turki, India, China dan Bangladesh. Di bulan Ramadan, kedai-kedai ini dibuka sehingga pagi dan kota Mekah meriah waktu malam di bulan Ramadan. Ini bagi memberi peluang kepada jemaah dan tetamu Allah membeli belah
selepas mengerjakan sembahyang sunat tarawih maupun umrah. Kebanyakan penjual di sini boleh berbahasa Melayu. Ini memudahkan jemaah Malaysia untuk membeli belah. Secara tak langsung kita membantu juga ekonomi Islam kan. Sebab kalau kita tak membeli barang daripada negara Islam, orang bukan Islam takkan beli. Jadi kita datang pun mungkin setahun sekali. Setahun sekali itu dah dijanjikan apa yang kita belanjakan akan dipulangkan balik. Kalau kita mempunyai keyakinan yang kukuh, jadi kita membantu ekonomi Islam. Jadi saya rasa tak ada salahnya. Pertama kita tujukan waktu kita melawat negeri-negeri Islam, macam pertama kita mengerjakan umrah ni, kita tumpukan dekat kita punya ibadat. Yang kedua barulah mungkin ada masa kita pun adalah buat sikit tanda tangan untuk keluarga, anak-anak saudara kita lah. Selain deretan kedai di sekitar Masjidil Haram, terdapat pusat membeli belah yang moden dan lengkap di sini. Butik Syarkia menawarkan pilihan jubah dan tudung. Pakaian jubah sudah menjadi pakaian asas masyarakat Arab. Kebanyakan jubah yang dipakai oleh wanita Arab adalah berwarna hitam. Oleh itu, bagi menaikkan seri jubah, sulaman dan juga manik menghiasi setiap jubah yang dijual di sini. Jika dahulu, rekaan jubah banyak yang selapis. Kini dengan perkembangan dunia fashion, jubah direka dengan 2 lapisan kain. Lapisan dalam menggunakan fabrik yang agak tebal dan lapisan luar menggunakan fabrik lembut dan tipis. Biarpun pelbagai rekaan menarik pada jubah, namun ia tetap mengikut batas Islam, iaitu menutup aurat. Sulaman dan hiasan manik pelbagai warna menambahkan seri rekaan jubah. Kebiasaannya, hiasan di bahagian hadapan jubah dan juga lengan baju. Selain hitam, terdapat juga jubah warna lain. Ini bagi menepati cita rasa wanita yang ingin kelihatan cantik. Selain jubah, ada juga pelbagai rekaan tudung. Pilihan warna dan bentuk tudung yang pelbagai sesuai untuk dipadankan dengan rekaan jubah. Sama dengan rekaan jubah, tudung juga dihiasi dengan sulaman dan manik mengikut kesesuaian. Kebanyakan tudung ini dibuat daripada fabrik lembut seperti chiffon. Dengan adanya pilihan jubah dan tudung, ia menarik ramai pengunjung termasuk jemaah dari Malaysia. Pilihan jubah di sini berlainan daripada yang terdapat di Malaysia. Jadi tentunya ia menjadi pilihan sebagai tanda mata apabila pulang ke tanah air. بعد اللي شوف لي هذا اخذ 56 يبغى المقاس اللي بعده 54. Satu lagi kedai yang menjadi tumpuan ramai adalah kedai yang menjual haruman dan minyak wangi. Kebiasaannya orang yang baru balik dari Mekah pasti membawa buah tangan minyak wangi. Di sini pelbagai jenis haruman minyak wangi yang bebas daripada alkohol dijual. Memakai haruman adalah sunnah Nabi ketika ingin beribadat. Justru ramai yang ingin membeli minyak wangi atau minyak atar dari tanah haram ini. Jenis haruman seperti seribu bunga, hajarul aswad, kasturi dan mawar menjadi pilihan ramai. Dengan harga yang agak berpatutan, pembeli boleh memilih saiz botol yang berbeza mengikut jumlah tertentu. Kesemua haruman yang dijual di sini diperbuat di kilang yang terletak di Mekah. Keaslian sesuatu haruman bergantung kepada ketahanan bauannya apabila dipakai. Membelah-belah tu salah satu daripada keberkatan tempat ni. Sebab Allah Ta'ala dah janjikan kalau misalnya kita memberi belah ni, kita menolong memakmurkan negeri Mekah dan Madinah. Sebab Allah Ta'ala kata segala perbanjakan kita untuk kejalan Allah ni, Allah Ta'ala akan ganti sebanyak 700 kali ganda. Kan jadi kalau kita kadang membeli belah di dalam Mekah ni, kita tak usah ragu-ragu. Penjualan herba dan ubatan turut terdapat di sini. Yang paling popular adalah madu lebah yang dikatakan boleh mengubati banyak penyakit.
Istimewanya madu di sini dihasilkan oleh lebah yang hidup di batu kawasan pergunungan dan makanan lebah ini adalah manisan daripada bunga kurma. Jadi, khasiatnya dikatakan tinggi dan lebih baik dari yang terdapat di negara kita. Madu lebah yang paling baik yang dijual di sini diimport dari Yaman. Dengan anggaran harga antara RM400 hingga RM6,000 sekilo, madu lebah tetap menjadi pilihan masyarakat Arab. Jika inginkan khasiat yang lebih, madu ini biasanya akan dicampur dengan herba lain seperti habatus saudah atau bijian hitam, ginseng dan serbuk bee pollen. Apapun, ia adalah pilihan kepada jemaah. Kru Nona berkesempatan mengunjungi warga Malaysia yang telah menetap lama di bumi Mekah. Hajah Sharifah Haji Mat Said yang berasal dari Perak sudah hampir 43 tahun menetap dan mendiami tanah suci Makkah. Menyingkap kembali sejarah bagaimana dia boleh menetap di sini, Hajah Sharifah pada mulanya datang untuk mengerjakan haji. Ketentuan ilahi menemukan jodohnya di Kota Suci dengan Haji Ahmad Muhammad dan seterusnya mereka tinggal menetap di sini. Alhamdulillah lah, kita belajar sikit-sikit kan. Mudahlah berkawan-kawan, mudahlah dapat cakap sikit dengan Arab ni. Berkawan-kawan dengan orang sini kan. Dah orang lama-lama kan duduk di sini tu. Bolehlah kita bercakap sikit-sikit ya. Dengan suami kan belajar sikit-sikit. Itu jadi dapatlah alhamdulillah. Suaminya telah kembali ke rahmatullah 10 tahun lalu. Hasil perkahwinannya, Hajah Sharifah dikurniakan 6 anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Adat macam orang kita sini, dah bercampur dengan orang sini, kena pakai adat orang sini lah. Pakai baju hitam, bertudung muka, berjalan kan, berkawan-kawan. Jadi kalau keluar tu, kalau kita tak tutup muka tu berasa malu lah. Macam tak boleh nak berjalan kan, mesti nak tutup muka. Tak senang kalau tak tutup muka berjalan. Kini, budaya dan adat resam masyarakat Arab telah sebati di jiwa Hajah Sharifah. Dari segi cara berpakaian dan makanan, mereka sekeluarga mengikut cara masyarakat Arab. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Penyesuaian harus dilakukan apabila kita hidup dalam masyarakat yang berbeza. Sepanjang hidupnya di Kota Suci ini, Hajah Sharifah mencari rezeki dengan membuat perniagaan makanan dan menguruskan jemaah haji dan umrah, terutama dari Malaysia. Pengalaman hidup di Tanah Suci ini memberi satu kelebihan kepadanya untuk menguruskan perniagaan. Keberkatan bulan Ramadan dan kemuliaan Syawal tetap menjadi satu agenda penting dalam diary Hajah Sharifah. Syawal disambut dengan pelbagai juadah yang kebanyakannya adalah masakan mengikut cara orang Arab. Kesibukan sebagai seorang wanita sudah pasti dalam menguruskan rumah tangga. Menurut Hajah Sharifah, setiap kali hari raya, rumahnya pasti dikunjungi sahabat handai dan jiran tetangga. Kalau sambutan raya tu, hari raya kan kita nak pergi sembahyang subuh tu, malam tu kita semua tak tidur lah malam raya tu. Jadi dah tu nak pergi masjid, nak menunggu nak pergi ke masjid sembahyang kan, sembahyang raya. Jadi kena awal turun lah. Kalau kena awal tak dapat lah kita nak duduk di dalam masjid. Jadi dalam jam 4 tu dah pergi dah ke masjid. Habis kita dah balik dari masjid tu, balik ke rumah tu berjumpa keluarga dah berkumpul. Kalau anak-anak dengan mak bapak, dengan apa kumpul semua sekali, keluarga adik-beradik. Kalau ada rumah kakak yang tua sekali, kumpul lah. Bersalam, makanan bersama-sama lah. Hampa seperah panjang kan, meja makan. Makan semua-semua. Dah habis, dah makan apa bersalam semua. Lepas nak balik-baliklah masing-masing lagi rumah kan, nak tidur sampingnya. Malam tak tidur. Malam raya tu tak tidur. Jadi dah tidur, dah bersalam, dah makan apa-apa semua, dah pagi kan. Masing-masing nak balik dekat ke rumah tidur. Hari tu tak pergi beraya. Esok baru lelaki pergi raya. Kami sempat merasa pelbagai juadah masakan Arab yang disediakan Hajah Sharifah. Biarpun sudah biasa dengan masakan Arab, namun masakan Malaysia seperti rendang, ketupat dan kuih-muih lain amat dirindui. Jika berkesempatan, Hajah Sharifah pasti akan menyediakan masakan Malaysia bagi dihidangkan untuk tetamu Arab.
orang macam kuih Malaysia buat, orang sini buat, ada semua cukup lah, kek-kek semua kan. Jadi kita diambil dia mula-mula dia makan masing-masing dulu lah. Habis dia kena makan masing-masing, ambil sikit-sikit kan. Tu letak lagi pinggan, ambil yang pinggan lain lagi dengan juga, ambil yang kuih yang manis-manis pula. Apa yang kita hendak kita pilih lah. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Pepatah itu sering bermain di fikiran Hajah Sharifah. Namun, dengan kesucian kota Mekah, dia amat bersyukur dapat menetap di sini. Kesejahteraan dan kebahagiaan sahaja yang diharapkan dari Yang Maha Esa. Biarpun sanak saudara jauh di mata, namun sekali-sekala Hajah Sharifah akan meluangkan masa untuk menjenguknya di Malaysia. Tali persaudaraan tidak akan putus begitu sahaja. Ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Bagi Umi Kalsum Tuan Ji pula, niatnya datang ke Mekah adalah untuk menyambung pelajaran. Setelah hampir 3 tahun belajar, hatinya mula tertarik dengan kota suci ini. Kini hampir 35 tahun Umi mendiami Mekah Al-Mukarramah, kota suci keagungan Islam. Dia merasa amat bertuah dan bersyukur kerana diizinkan Allah untuk tinggal menetap di kota ini. Ibu kepada 10 anak ini berasal dari Kelantan. Dia tidak pernah terfikir untuk menjadi warga kota suci ini. Bagi Umi, ini adalah satu peluang baik baginya menumpukan banyak masa beribadat sambil meneruskan kehidupan. Dulu Kak Sam tak teringat nak duduk kat sini, tapi Tuhan pegang kat sini. Dulu teringat abang datang mari, Kak Sam datang ni belajar. Lepas itu nak balik suami nak mengajar kat sana. Tapi Tuhan pegang kat sini. Dah duduk lama, saya suka dah kat sini. Selepas kematian suami 5 tahun lalu, Umi kini mencari rezeki dengan menjual barang kemas. Selain itu, dia juga turut mempunyai rumah sewa. Semua itu adalah untuknya menyara kehidupan anak-anak. Bercakap mengenai cara kehidupan di tanah Arab ini, Umi merasa bangga dan seronok hidup di kalangan masyarakat Arab. Baik, Masya Allah lah sini jiran-jiran pun tak ada nak kacau, tak ada nak apa. Tak asal deki apa, dia macam semoga sambut lama dekat sini kan. Kalau raya? Raya pun pergilah. Dia ziarah, dia datang ke rumah kita pergi ke rumah dia. Ziarah, macam tu lah. Lantaran sudah lama menetap di sini, Umi fasih berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Kesemua anak-anaknya juga demikian. Namun, untuk tidak melupakan bahasa ibunda, di rumah Umi akan bercakap dalam bahasa Melayu dengan anak-anaknya. Baginya, anak-anak tahu yang mereka adalah orang Melayu yang hidup di tanah Arab. Selain bahasa, perbezaan yang dirasai Umi menetap di tanah suci ini adalah cara masakan. Banyak yang dipelajarinya mengikut cara dan adat orang Arab. Kehadiran kru Nona umpama mendekatkan kembali rasa rindu terhadap masakan Malaysia. Kami turut sama membantu menyediakan masakan Malaysia di rumah Umi di bulan mulia ini. Jika di bulan biasa, masakan Malaysia akan dirasai sekali-sekala. Namun di Syawal yang mulia, hidangan masakan Malaysia pasti menjadi hidangan wajib Umi. Bagi Umi, itu saja yang membezakan dia daripada masyarakat Arab yang lain. Setiap kali hari raya, tetamu akan dihidangkan dengan masakan Arab dan ditambah dengan masakan Melayu. Umi senang untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat Arab yang juga peramah dan baik. Semasa mula menetap di sini, Umi banyak belajar masakan Arab daripada jiran-jirannya. Dan dalam masa yang sama, dia tidak kedekut untuk memberitahu bagaimana cara masakan orang Malaysia kepada jirannya. Perhubungan yang baik membuatkan dia disenangi di kalangan masyarakat Arab di kota suci ini. Bagi anak-anak Umi pula, biarpun masakan Arab sudah menjadi menu harian mereka, namun mereka tidak terus lupa dengan masakan Melayu. Setiap hidangan pasti akan dijamah. Dari segi rasa, sememangnya berbeza. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa selamat panjang umur Makan-makan pun tu kita kat sini lama kan. Anak-anak pun jadi makan makanan tu makan ikut orang sini dah lah. Dia tak suka dah makan macam makan kita. Kak Som ni duk makan suka lagi makan macam sama-sama belajar macam tu lah. Suka lagi lah makan kita, makan gula-gula, kari kan.
Tapi budak sini tu tak berapa dah lah dia suka makanan sini dah. Dah lama kat sini kan. Oleh kerana sudah agak lama menetap di Kota Suci ini, Umi sekeluarga sudah sebati dengan cara hidup masyarakat di sini. Tambahan pula rumahnya terletak di kawasan penempatan masyarakat Arab yang lain. Anak-anaknya pula ada yang sudah berkahwin dan bekerja di sini. Penerimaan masyarakat Arab terhadap keluarga Umi amat baik sekali. Biarpun pada mulanya mereka susah untuk menyesuaikan diri, namun lama-kelamaan mereka dapat hidup bersama dalam satu kawasan. Kini, Umi bersyukur kerana diberikan kesejahteraan hidup di bumi Mekah. Biarpun hatinya telah tertaut di Kota Suci ini, namun setahun sekali dia pasti akan pulang ke Malaysia untuk bertemu sanak saudara. Kata Umi, jika ditakdirkan dia tiada lagi, anak-anak akan menjadi penyambung hubungan kekeluargaan ini. Kulli am wa antum bikhair. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya di Malaysia. Sedekah banyak dilakukan oleh masyarakat di sini. Setiap kali waktu berbuka puasa, sekitar Masjidil Haram akan dipenuhi lautan manusia. Kami berkesempatan melihat situasi ini dan merasai majlis berbuka puasa di sebuah hotel terkemuka di Mekah. Sambutan Ramadan sememangnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam. Setiap kali muncul bulan penuh keberkatan ini, restoran dan kedai makan akan dihiasi dengan hiasan dan artifak tertentu. Ini sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan umat Islam menyambut bulan Ramadan. Kebiasaannya, kain rentang merah akan dihias di depan setiap restoran. Kain rentang ini mempunyai corak yang melambangkan masyarakat dan budaya penduduk tanah Arab. Ia adalah mengikut konsep kemuliaan bulan ini yang seharusnya disambut dengan penuh gemilang. Selain kain rentang, alat hiasan dinding, meja dan juga alat muzik tradisi Arab memenuhi ruangan ini. Melalui perhiasan dan dekorasi ini dapat dilihat tradisi masyarakat Arab yang mementingkan kesenian. Lazimnya berbuka puasa dimulai dengan makan buah kurma dan air zam-zam. Itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Tahap kesabaran seseorang diuji. Cukup sekadar mengalas perut kerana ingin menunaikan solat maghrib sejurus selepas berbuka. Sementara di kawasan Masjidil Haram pula, kelihatan orang ramai sibuk dengan juadah masing-masing. Kesemua juadah mereka adalah hasil sedekah daripada insan berhati mulia. Selepas solat maghrib, barulah makanan lain dijamah. Pelbagai jenis makanan Arab disediakan di hotel ini. Daripada manisan dan kuih muih hinggalah kepada lauk pauk dan juga tidak ketinggalan roti dan murtabak yang menjadi makanan kegemaran mereka. Daging kambing adalah menu utama dan popular yang dimakan dengan nasi biryani Arab. Kalau puan-puan berkesempatan untuk datang berumrah atau berhaji, memang kita dapat makanan yang begitu sedap dan begitu lazat sekali, terutamanya nasi biryani dia tu. Memang saya suka sangat kerana nasi biryani yang ada di sini mungkin dimasak, kita rasa persamaan tu dari segi kita kata dari segi rupa tu ada, tapi kalau dari segi rasa tu biryani di sini memang sedap lah. Biarpun pelbagai juadah tersedia, namun masyarakat Arab kebiasaannya makan ala kadar saja. Tidak sampai kekenyangan kerana apa yang utama adalah melaksanakan ibadat di bulan Ramadan ini. Kemuliaan dan kesucian Kota Madinah Al-Munawwarah membuat hati terasa tenang. Pengalaman yang amat berharga biarpun pada warga muda. Ada pergi kat Madinah, pergi kat tanah Jawi, kita pergi jalan-jalan lah, pergi kat Taman Unta semua. Dapat tengok Kaabah, Mekah, Madinah.
Lepas pergi kita, lepas tu pergi yang atas benda. I feel very happy because I've done it, and so it's like a very good experience. And now because all the bad things I've done, and I cleaned, so I'm very happy. Makkah Al-Mukarramah dengan Kaabah dan Masjidil Haram yang sentiasa melambai umat Islam untuk mendekatinya. Kota suci yang pasti ingin dikunjungi lagi, insya Allah.